Bersama dengan tetamu kita, Ya. mungkin Mahira ingin memperkenalkan tetamu kita. Bersama dengan kita ialah Yang Mulia Ustaz Haji Azminan Haji Cucu, iaitu Pegawai Hal Ehwal Masjid tingkat khas. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa juga. Alhamdulillah kita ni sudah masuk hari keempat Ustaz. Hari keempat, alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan dapat lagi kita ni meningkatkan amal ibadah kita ni dalam sepanjang bulan puasa ni, walaupun kita ni dilanda dengan COVID-19 ini tapi itu bukanlah dapat kita dijadikan sebagai satu alasan untuk kita ni orang terasa kurang semangat Ustaz ya. Baik, jadi sesuai dengan tajuk kita ni, puasa terapi kesihatan. Jadi sebagai mukadimahnya, apa yang dapat Ustaz jadikan sebagai satu orang tadi memerlukan pencerahan dalam ceramah kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan tadi, kita ni sudah berada pada hari keempat bulan Ramadan pada tahun ini, walaupun dalam suasananya yang rasanya berbeza, sangat berbeza dari puasa-puasa kita ni yang sebelum ini. Mungkin puasa kita ni tahun ini menjadi satu kenangan yang payah kita ni kan melupakan dalam kita ni mengharungi atau menjalani ibadah puasa. Sebagai mukaddimah juga, kita ni tahu apapun keadaan kita ni, puasa itu tetap satu kewajipan, suatu kefarduan yang perlu kita ni laksanakan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Ini sebagai mukaddimah kita ni kan melihat tajuk kita ni pada hari ini, iaitu puasa terapi kesihatan. Kalau dilihat puasa ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala itu tadi, bukan saja kepada kita ni yang masa ini diwajibkan untuk berpuasa, bahkan orang-orang yang terdahulu sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ada yang melaksanakan ibadah puasa ini, tapi dengan cara habis dia masing-masing. Mungkin bertitik tolak daripada itu, puasa ini sendiri dijadikan sebagai terapi dalam kesihatan juga. Perkara ini ada disebutkan, turut ditulis di dalam jurnal As-Sihah At-Tibbiyah, jurnal kesihatan, perubatan kesihatan, yang diterbitkan pada tahun 1426 Hijrah, yang mana di dalam jurnal ini sedikit menceritakan tentang puasa ini digunakan sebagai terapi kesihatan. Fakta yang dapat dilihat tentang perkara ini, bukan sahaja orang berpuasa, doktor-doktor ini menggunakan di zaman-zaman moden ini, bahkan juga di zaman kuno, di zaman kuno sendiri, iaitu bila dilihat kepada fakta-fakta yang tercatat kepada Mesir kuno, contohnya dapat dilihat bahawa orang Mesir kuno ini meninggalkan kesan-kesan sejarahnya tu yang menggambarkan ada ritual berpuasa itu sendiri. Dan ini dapat dilihat daripada ukiran-ukiran yang habis dia tinggalkan arah tempat-tempat ibadat habis dia, rumah ibadat, dan juga di kubur ataupun dalam piramid atau hanya katanya kubur habis dia dalam piramid. Di sana tu menggambarkan ada ritual puasa itu dilaksanakan. Dan juga tradisi turut mencatatkan puasa ini turut dilakukan oleh orang-orang Cina, India, Romawi, zaman Rom dan zaman Yunani. Bila disebutkan Yunani ini, kita ni pun kadang-kadang terbayang Sokrat, atau antara orang Yunan.
Dan orang Mesir kuno melakukan puasa ni sebanyak 3 hari setiap sebulan. Setiap bulan itu dilaksanakannya puasa. Ini sebagai terapi kesihatan habis dia. Dan mampu mengubati bermacam-macam jenis penyakit. Itu cara diorang mengubati saja. Dan juga dalam jurnal itu tadi turut mencatatkan semua fakta sejarah berkenaan, juga turut mencatatkan bahawa seorang filosof, orang falsafah, ahli falsafah Romawi zaman Rom dulu, yang hidup pada abad kedua Masihi, iaitu Galenicus, memberi wasiat arah orang ramai untuk melaksanakan puasa ini sebagai ubat yang efektif di saat kita ni mengalami kesedihan, mengalami ketegangan dan juga mengalami ketakutan. Mungkin di sini kita ni lihat bila orang Romawi itu sendiri menyuruh, ia punya filosofnya ni menyuruh orang-orangnya berpuasa untuk menghindari ketakutan. Saat kita ni masa ni, kita ni dilanda pandemik COVID-19 ni, dan kebetulan juga berada dalam bulan Ramadan yang mubarak, yang mulia. Jadinya dapat kita ni merasakan kali dalam tempoh 3 hari yang lalu kita ni menunaikan ibadah puasa ni, mungkin kita ni sudah merasa ada ketenangan, nyaman hati kita ni sudah, dan mungkin sedikit sebanyak barangkali hilang rasa ketakutan atau hilang rasa kekhawatiran, kegusaran terhadap pandemik ini. Tapi walau bagaimanapun kita ni masih tetap juga perlu mengikuti saranan-saranan kesihatan yang lain untuk pengawalan COVID-19 ini. Jadi bila dilihat itu orang zaman kuno, kemudian dilihat kepada perubatan zaman moden ini, contohnya saja bermula daripada zaman Ibn Sina yang kita ni kenali. Ibn Sina ni sendiri juga pakar perubatan. Dan di dalam pengobatannya, dalam proses pengobatannya itu juga turut menyuruh agar berpuasa. Puasa dari segi perubatan ini berbezalah dengan ibadah puasa yang kita ni laksanakan, yang difardukan kepada kita ni. Contoh saja juga masa ni, kalau kita ni kan mengambil darah contohnya, ada appointment di hospital. Sebelum mengambil darah tu kena suruh berpuasa kita hanya dari pukul 10 sampai pagi esok, sampai kita mengambil darah baru tak kita minum. Itu antara sedikit gambaran berpuasa ni. Bila dilihat macam itu, apa sebenarnya puasa ni? Puasa ni dari segi istilah bahasa pun menahan diri, berpuasa, asyam, menahan diri. Dan dari segi ibadahnya, kita ni menahan diri daripada makan, daripada minum, dari bermula terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu takrif, pengertian puasa itu sendiri. Dan bila kita ni lihat semua tu, pengajaran-pengajaran daripada puasa ni dapat kita ni lihat ia ada sebagai satu kesihatan untuk kita ni untuk mengekalkan kesihatan diri kita ni. Betul sekali. Ya, dan seperti yang kita ketahui juga ya, bulan Ramadan ini juga terkenal juga ya sebagai bulan untuk kita ni melawan segala penyakit. Antaranya mungkin jika yang merokok lah terutama sekalinya ya. Mungkin di kesempatan ini dapat juga kita ni memberhentikan merokok. Cuma itulah yang terbaik sekali, dan juga memberi kita ni peluang untuk mengatakan pengambilan makanan dalam kita ni makanan di waktu siang di bulan Ramadan. Dan ini jelas juga ya termasuk kesihatan jasmani dan rohani, dan kita ni dapat juga kita ni meningkatkan amal ibadah kita ni ya di bulan puasa ni, tidak meninggalkan tanggungjawab kita ni lah di bulan Ramadan ni ya. Betul. Dan tentunya sekali di malam-malam Ramadan ya Ustaz ya, banyak aktiviti-aktiviti yang berunsur ibadat yang dapat kita ni laksanakan. Contohnya saja yang paling sinonim adalah solat sunat tarawih. Dan itu Ustaz dikira sebagai latihan fizikal juga ya, untuk sebagai satu terapi. Mungkin dapat dijelaskan Yang Mulia Ustaz, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau kita ni lihat bulan puasa ni sinonim dengan tarawihan ni sendiri. Kalau di siang hari kita ni berpuasa menahan diri daripada makan dan minum. Kemudian di malam hari kita ni ada pergerakan ibadat kita ni. Contohnya sembahyang tarawihan ni sendiri. Kalau kita ni pun mempraktikkan sembahyang tarawihan ni, jangan tinggal sembahyang fardu kita ni. Itu lebih utama. Dan tarawihan ni kita ni lihat pun memang kalau masa ni kita ni berada di rumah. Sudah diajarkan macam mana kita ni mempraktikkan sembahyang tarawihan ni di rumah.
atau pergerakan. Kalau di siang hari ketani ini berpuasa menahan parut ketani, menahan lapar dahaga ketani, sebenarnya juga untuk membersihkan dalaman ketani. Sebab Rasulullah SAW-nya pernah bersabda yang maksudnya kamu aninya apa yang kamu makan. Jadinya apa yang ketani makan itu mencerminkan diri ketani. Ia tak ketani betul. Ia tak ketani itunya. Kalau ketani banyak makan, itu perangai ketani maka sebenarnya bentuknya akan jadi lain. Jadinya. Bentuk fizikal berubah. Betul. Fizikal itu. Dan kesehatan, juga kesehatannya dan ketani ini kadang-kadang bila sudah orang Brunei ketani kemungkayangan lebih kenyang. Tersandar saja. Malas jadinya. Malas jadinya. Bila malas itu kan melaksanakan ibadah pun payah. Jadinya dengan adanya puasa ni membersihkan dalaman ketani dulu, membersihkan dalam. Kemudian apabila sudah tiba malam, ketani melaksanakan ibadah-ibadah wajib sembahyang fardu, ditambah lagi dengan sembahyang sunat tarawih 20 rakaat. Dengan adanya pergerakan fizikal ketani itu seimbang masih dengan makan ketani di siang hari ketani berpuasa, kemudian ketani bersungkai masuk waktu maghrib itu, kemudian malam lagi dengan ketani melakukan aktiviti boleh dikira ibadah, sebagai aktiviti ibadah tu dan juga kadang ini dengan keluarga ketani. Kalau sebelum ini kan suruh jadi imam jarang, tapi sudah ada waktu macam mana ni boleh berhimpun dengan keluarga sama-sama ketani muhasabah diri ketani juga. Alhamdulillah dengan adanya barangkali sedikit dugaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala menduga ketani dengan COVID-19 ini lebih mendekatkan ketani dengan keluarga, lebih mendekatkan diri ketani dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ketani sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi jelaslah ya hikmah puasa ni dapat kita ni melihat memberikan kita ni penyedaran lah ya untuk kita ni bukan saja untuk kesehatan kita ni, tapi dapat kita ni menaikkan ibadah ni bukannya kita ni lebih makan. Jadi ia akan memberikan kita ni rasa malas untuk mengerjakan ibadah kita ni. Jadi hikmah puasa ini bukan saja meningkatkan keimanan kita ni, malah kebaikan daripada sudut kesehatan. Jadi kita ada lebih kurang 4 minit ni Ustaz. Mungkin dari segi kesimpulan daripada apa yang kita ni ulaskan sebentar tadi, silakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau tadi kita ni melihat daripada sudut kesihatan, dari segi luarannya kesihatan atau tapi boleh kita ni melihat juga kesihatan ini bukan luaran saja, dalaman itu pun penting. Bila sebut tentang dalaman ini, yang menjaga diri kita ni, tubuh badan kita ni adalah hati kita ni. Jadi hati kita ni, Rasulullah SAW ada bersabda juga, dalam tubuh badan kita ni ada sekumpal darah. Bila darah ini bersih, seluruh badan akan menjadi baik, dan bila ia rusak, seluruh badan akan rusak. Ketahuilah bahawa itu adalah hati kita ni. Jadi peranan hati itu sangat penting. Bila kita ni lihat peranan hati itu sangat penting. Kalau hati kita ni ndanya mana nda baik, mungkin marah, risau, akan mempengaruhi luaran kita ni. Kita ni pun nampak nda berapa ceria. Contohnya saja marah. Kalau kita ni senyum, orang melihat pun nyaman hati. Tapi bila kita ni marah, Indah ada menggambarkan ketania itu seorang yang ceria, orang pun dah berani merakit. Orang dah berani merakit. Jadi untuk kan membisaikan hati ini, mengubati hati ini, indah ada lain. Caranya kita ni memperbanyakkan zikir. Bila memperbanyakkan zikir itu, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingati berzikir itu akan mententeramkan jiwa kita ni. Jadi terapi untuk mengubati hati kita ni ditambah lagi dengan puasa. Sebab kalau tadi kita ni saja lihat kepada filosof zaman Roma ni, ia menyuruh orang berpuasa untuk menghilangkan segala kerisauan, ketakutan. Jadinya dengan cara kita ni berpuasa ni, Rasulullah SAW sendiri juga ada menyebutkan yang kira-kira bermaksud apabila kamu aninya cukup umur, kawinlah. Kena suruh kawin. Dan jika kamu indah mampu, maka berpuasalah. Yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Jadi bila dilihat di sana, kawin ini keperluannya adalah untuk mengekang nafsu syahwat kita ni.
mengelakkan kita ni daripada melakukan perkara-perkara maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditekankan oleh Rasulullah tu kalau kita ni tidak mampukan kahwin, berpuasa sejanya. Nampak di sana tu puasa tu dapat menahan jiwa kita ni, mengingati diri kita ni. Dan teringat juga lagi satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang juga, ringkasannya bila kamu marahnya, katakan pada diri kamu, aku sedang berpuasa. Ingati kepada diri kita ni. Walaupun pada masa tu kita ni berpuasa, bukan di bulan puasa, kalau kita ni kena uji, sampaikan marah kita ni, katakan saja inni shaim, inni shaim. Atau dalam hadisnya contoh inni shaim. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ingati diri kita ni. Kalau dalam bulan bukan bulan Ramadan, dalam hati kita ni mengingati. Tapi kalau bulan Ramadan ni sebutkan, luahkan saja. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Itu juga terapinya sedikit sebanyak dapat mengingatkan kita ni yang kita ni tu perlu bersabar. Sebab puasaan ni mendidik kita ni untuk sentiasa bersabar. Itulah antara pengajaran yang dapat kita ni perolehi daripada berpuasaan ni, yang disebutkan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, puasaan ni sebagai perisai. Jadinya perisai ni apa-apa saja ia boleh menjadi pendinding kepada kita ni dengan kita ni melaksanakan ibadah puasa. Khasnya di bulan Ramadan ni, mudah-mudahan kita ni mendapat manfaat dari puasa ni, bukan sahaja untuk kita ni melaksanakan ibadah, bahkan juga untuk kita ni sama-sama menghindari daripada terusnya menular wabak COVID-19. Alhamdulillah, ya. Jelasannya cukup jelas dan rinci sekali, dan mudah-mudahan ianya dapatkan dijadikan sebagai panduan dan juga penambahan ilmu kita sepanjang kita bersama menerusi ceramah Ramadan sebentar tadi. Ya? Iya. Jadi kita ucapkan terima kasih nih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Azminan Haji Cucu, iaitu Pegawai Hal Ehwal Masjid tingkat khas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.